بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بالكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى هدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوبه سبحانه وتعالى. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan juga selama-lamanya senantiasa kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk Allah perlu meletakkan satu niat di dalam kehidupan kita bila mana kita datang ke satu tempat yang mana dipayungi, dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita meletakkan satu niat yang cukup baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, yang mana diperkatakan oleh seorang sahabat Rasulullah yang mana yang bernama Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud berkata, ada maftaradallahu alaika takun a'badan nas wajtaniba maharrima. Kata Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, 3 cara kalau kita nak berjaya di dunia dan juga di akhirat. Maka senantiasa kalau kita tengok, sebelum kita nak hurai apa yang diperkatakan oleh Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, dalam keadaan kalau kita tengok setiap kali yang mana kita berdoa kepada Allah selesai kita menunaikan solat, senantiasa pengakhiran doa kita, dalam keadaan penutup doa kita, kita akan ungkap, kita akan ucap, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia ya Allah, dan juga kebaikan kami di hari akhirat nanti ya Allah, dan hindarkan kami ya Allah daripada siksaan yang mana azab yang dalam keadaan kedahsyatan ya Allah. Maka tuan-tuan, subhanallah, kalau kita tengok kata Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, yang mana kalau kita nak dapat kejayaan di dunia dan di akhirat, yang pertama kata Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud apa dia? Alaika takun a'badan nas wajtanib maharima. Laksanakanlah dengan sempurna apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, nescaya kamu akan menjadi orang yang ibadahnya paling baik. Ringkasnya yang pertama ni apa dia? Kata Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, nak berjaya dunia dan akhirat, kena laksanakan apa yang Allah suruh dalam keadaan yang telah diwajibkan ke atas diri kita, yakni sebagai hamba Allah, sebagai orang yang dalam keadaan menyatakan kita ini adalah orang yang beragama Islam. Yakni apa? Mewajibkan setiap apa yang dalam keadaan Allah suruh. Apa dia? Allah suruh wajib apa? Yang pertama, dalam keadaan kalau kita tahu kita ni orang Islam, yang mana tertegaknya 5 perkara rukun Islam itu, yang pertama ucap 2 kalimah syahadah. Ini kita dah faham dah tuan-tuan. Yang kedua apa pula? Wa aqimus salah, kena kerjakan salat fardu 5 waktu kita pada hari ini tuan-tuan. Ini diwajibkan kepada kita. Yang kedua, yang ketiga apa pula?
yang mana wasaumi Ramadan, yang mana dalam keadaan kena berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat apa pula? Yang mana mengerjakan zakat, tuan-tuan. Dan juga yang kelima apa dia? Yakni mengerjakan haji bagi orang yang termampu. Tuan-tuan, subhanallah. Maka bila mana kita melengkapkan kewajipan kita sebagai orang Islam, maka kata Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud, nescaya kamu akan menjadi orang yang ibadahnya paling baik. Allahu Akbar. Kalau kita nak dalam keadaan berjaya dunia akhirat, buat apa tuan-tuan? Ringkas je tuan-tuan, buat apa yang Allah suruh. Apa dia? Kewajipan kita. Apa dia sebagai orang Islam? Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah cantik, hubungan kita dengan makhluk pun cantik. Alhamdulillah. Maka ibadah kita akan menjadi baik. Taib. Yang kedua, kata Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud, subhanallah, nak berjaya dunia dan juga dalam keadaan di hari akhirat, apa dia? Yang mana kata Abdullah ibnu Mas'ud, wajtanib maharimallahi takun azhadan nas warda bima. Jauhilah apa sahaja yang dilarang oleh Allah, nescaya. Maksud yang kedua ni apa dia? Allah dah larang kita buat benda dalam keadaan elok diri kita dari buat benda-benda yang Allah dalam keadaan tak suka. Balik dalam yang mana kata ayat Al-Quran, Allah kata apa? Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nak jaya dunia akhirat ni tuan-tuan, nak berjaya dunia akhirat ni apa? Elokkan diri kita daripada buat benda-benda yang dalam keadaan Allah tak suka. Maksud Allah tak suka ni dalam keadaan benda-benda yang tak elok, tuan-tuan. Bahkan kalau kita tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dah nak masuk yang mana bulan Ramadan. Bahkan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Doa dalam keadaan sesungguhnya kurang-kurang kita berdoa dalam keadaan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Tuan-tuan, subhanallah, bila mana kita jauh daripada perkara yang dilarang oleh Allah, yang kedua ni, elok diri kita daripada buat benda-benda yang tak elok, elok daripada buat benda-benda yang tak ada manfaat. Orang kampung kata jangan buat benda yang tak faedah. Tuan-tuan, faedah ni apa? Jangan buat benda yang tak faedah. Yang tak faedah ni apa dia? Buat ngata ke orang tu tak faedah lah, tuan-tuan. Tak faedah ni apa dia? Buat dalam keadaan maksiat. Faedah tak faedah, tuan-tuan. Maka dalam keadaan dielokkan. Maka kalau kita dalam keadaan kita jauh daripada perkara yang dilarangkan oleh Allah, maka kata Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud, nescaya kamu ni siapa? Siapa yang nak berjaya dunia akhirat, dia elok daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka dia ni akan menjadi orang-orang yang paling zuhud di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling zuhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena faham, zuhud ni bukan kira Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zuhud ni bukan kira miskin, tuan-tuan. Ini kena faham betul-betul. Zuhud ni daripada apa? Yang mana kita elok daripada buat benda-benda yang dalam keadaan Allah tak suka. Kira zuhud lah, tuan-tuan. Zuhud daripada apa? Nak elok diri kita daripada buat dosa. Boleh nampak ni, tuan-tuan? Baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa dia kata Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud? Tuan-tuan, kalau kita nak berjaya dunia dan akhirat, subhanallah, kata Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, terimalah dengan senang hati rezeki yang Allah bagi kat kita ni. Maksud dia apa? Kena ada sifat qanaah. Qanaah ni apa dia? Terima apa yang Allah bagi kepada kita, tuan-tuan. Sikit ke banyak ni, tuan-tuan, kita dalam keadaan tak payah duk petikai. Sebab balik dalam surah Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini kata Allah pada dia, nikmat apa yang lagi kita nak dusta, tuan-tuan. Allah dah bagi rezeki kita dah cukup dah, tuan-tuan. Bahkan bukan saja Allah bagi kat kita rezeki, bahkan jin yang duduk di dunia pada hari ini juga Allah dalam keadaan bagi rezeki. Dan pada hari ini apa yang kita dah dusta lagi, tuan-tuan? Tiap pagi kita dalam keadaan makan, dah standby dah roti canai nasi lemak, tuan-tuan. Ni sagi malam kedarah pula, tuan-tuan. Nasi tomato contohlah, tuan-tuan. Lapak pula, tuan-tuan. Sebelum bulan Ramadan bantai dulu, tuan-tuan. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kalau kita tengok, kata Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud, kalau kita ni ada sifat qanaah, terima dengan segala rezeki yang Allah bagi,
Terima ni apa dah? Kita senang hati. Rezeki tu banyak ke, sikit ke, mulut kita senantiasa mengucapkan apa? Alhamdulillah, hari ni rezeki ni je Allah bagi kat aku. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Ada kalangan kita yang dalam keadaan kurang daripada rezeki yang kita dapat hari ini. Maka senantiasa memperbanyakkan kalimah apa? Alhamdulillah. Maka kalau kita tengok, kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, siapa yang adanya sifat qana'ah, maka nescaya, ini kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Allahu Akbar tuan-tuan. Siapa yang ada sifat qana'ah, dia terima rezeki yang dia dapat, maka orang ini, kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, dia ni akan menjadi orang yang paling kaya dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Maka subhanallah, tuan-tuan sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbalik dalam kitab kita, baru nak masuk kitab tuan-tuan. Qala muallifu musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Berbalik dalam kitab kita ni tuan-tuan, yang mana pada menyatakan mengenai hanya saja dalam keadaan al-bab mengenai ikhlas. Kata, kalau kita tengok kata pengarang kitab, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Kata Allah apa dia? Maka siapa yang benar-benar mengharap akan bertemu dengan Allah. Dalam tafsir Ibn Katsir kata, siapa yang dalam keadaan benar-benar harap bertemu dengan Allah ni, maksud dia apa? Siapa yang buat perkara-perkara yang dalam keadaan Allah suka, tuan-tuan. Siapa yang buat perkara-perkara yang Allah sayang, maka kata Allah Subhanahu wa taala apa dia? Maka hendaklah senantiasa dia berbuat amal yang baik. Maksud dia apa? Kalau kita ni nak dalam keadaan nak Allah sayang kepada kita, buat benda yang baik tuan-tuan. Itu yang kalau kita tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbalik kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam yang bernama Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. 3 sikap dan akibatnya. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang pertama apa dia? Tafaddal ala ma syi'ta fa anta amiruhum. Berbuatlah baik kamu kepada siapa-siapa sahaja yang kau kehendaki. Boleh faham tuan-tuan? Ini yang pertama ni. Kata Sayyidina Ali apa dah? Sayyidina Ali nasihat kepada kita, kita ni kena buat baik kepada siapa-siapa sahaja. Dia zalim kepada kita ke, dia khianat kepada kita ke, dia hina kepada kita ke, dia kutuk dekat kita kat belakang ke, dia camdek kita kat belakang ke tuan-tuan. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah apa dia? Ma syi'ta fa anta. Buat baiklah kepada semua orang. Biarlah orang tu nak kutuk kita ke, nak hina kita ke, nak zalim kepada kita ke, dalam keadaan apa dia? Kata Sayyidina Ali, siapa yang buat baik kepada semua orang, maka senantiasa nescaya kamu akan menjadi raja baginya. Raja ni apa dia? Maksudnya kita ni akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini kena faham tuan-tuan. Dan kalau kita tengok kata Sayyiduna Ali bin Abi Talib, yang mana yang kedua, 3 sikap dan akibatnya. Siapa-siapa yang dalam keadaan berbuat baik kepada orang, maka senantiasa yang kedua, apa dia? Mintalah kepada siapa sahaja yang kamu kehendaki. Ini kata Sayyidina Ali ni. Minta apa saja kepada siapa-siapa yang kita kehendaki, maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, nescaya kamu akan menjadi tawanannya. Boleh nampak tuan-tuan? Yang kedua ni nak menceritakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi tawanannya. Boleh faham tuan-tuan? Contoh kalau kita cinta mengenai benda-benda yang dalam keadaan kehidupan kita. Kita suka tukar rim kereta, contohlah tuan-tuan. Kita suka tukar motor tuan-tuan, beli Y16, tak ada berapa bulan tukar pula tuan-tuan MVA, contoh tuan-tuan.
Beli sport ring, dah tukar dah 16, balas 17 tuan-tuan. Dah beli 17, dia tukar pula 18 tuan-tuan. Serupa traktor dah, nampak kereta kawan tu tuan-tuan. Wa'ayazubillah. Ini nak menceritakan jadi tawanan ni apa? Kita akan jadi hamba kepada barang tersebut. Wa'ayazubillah. Ini kena elok benda dalam keadaan benda tersebut. Begitu juga tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita cinta kepada seseorang ni tuan-tuan, akan menyebabkan yang mana kita ni akan menjadi tawanan dia. Tahu tak tawanan ni lagu mana? Tiap-tiap malam duk misih tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, duk suka kat markah ni tuan-tuan. Duk misih hari-hari tuan-tuan. Padahal kawan tu buat tak tahu ya tuan-tuan. Jadi mangkak terus kita tengah-tengah tuan-tuan. Wa'ayazubillah. Dia faham lah ni. Wa'ayazubillah. Kena faham lah tuan-tuan. Baik. Baik, yang ketiga. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah. 3 sikap dan akibatnya. Yang mana yang terakhir. Wastakhni amman syi'ta fa innaka nazirahu. Apa dia? Naziruhu. Merasa cukuplah dengan apa yang kamu miliki. Tanpa meminta kepada siapa-siapa pun. Dia faham tuan-tuan? Macam tadi dia juga. Maksud dia, apa yang Allah bagi kepada kita, biar kita rasa apa? Cukuplah apa yang Allah bagi. Allah bagi tu dah tahu dah. Kita ni takat tu je tuan-tuan. Bila dalam keadaan rezeki kita takat tu je, pemberian Allah dalam keadaan takat tu je, kita usaha lagu mana tuan-tuan, pagi sampai petang tuan-tuan, tak semayang ke macam mana pun, rezeki kita takat tu je tuan-tuan. Dalam keadaan kita kena tahu. Allah nak uji kita dalam keadaan nak suruh kita banyak dekat dengan dia. Lagi kita dekat dengan dia, Allah dalam keadaan bukan kurangkan lagi rezeki, maka Allah akan tambah lagi. Dan subhanallah, kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, siapa yang rasa cukup apa yang dia dapat, nescaya kamu akan menjadi orang yang kaya seperti dirinya. Allahu akbar tuan-tuan. Kaya ni maksud dia apa tuan-tuan? Kita kaya dunia dan di akhirat. Dunia ni dalam keadaan kita dapat tu pun dah alhamdulillah. Tuan-tuan tengok tak? Orang yang naik, kalau kita tengok orang yang tak kaya, orang yang naik motor je tuan-tuan di Piraja, dia tak ada kereta pun tuan-tuan. Orang yang dalam keadaan hidup dia dalam keadaan ada rumah sewa je tuan-tuan. Dia bayar tiap-tiap bulan, tapi hati dia rasa senang sangat tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah meletakkan sifat yang dipanggil, yang saya cakap tadi, qanaah. Dia rasa seronok. Apa yang dia ada dalam keadaan dia rasa tenang tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan serabut piang sebab apa? Duk fikir kereta, fikir rumah, fikir apa lagi tuan-tuan? Anak-anak, fikir apa lagi? Fikir kawan-kawan, nak belanja kawan-kawan tuan-tuan. Sampai serabut tuan-tuan. Dalam keadaan kita ambil benda-benda yang haram. Wa'iyyazubillah. Ini kena dalam keadaan berhati-hati daripada kita yang mana melakukan satu perbuatan yang boleh menyebabkan akibatnya bukannya kehadapan, bahkan Allah akan bagi terus akibat, dan dalam keadaan Allah akan balas pula perbuatan kita tersebut. Wa'iyyazubillah. Baik. Dan berbalik. Kata Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadihi rabbih ahada. Dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dalam semua ibadahnya dengan siapa pun. Maksudnya kata Allah, kita ni buat ibadat, jangan kita ada sifat syirik kepada Allah. Buat ibadat, jangan duk harap pujian orang. Orang akan puji kita kalau kita jaga hubungan dengan Allah. Ini tuan-tuan kena ingat. Orang takkan puji kita kalau kita buat ibadat, kita nak pujian kepada orang. Bahkan Allah tidak akan melihat ibadat kita tersebut. Bahkan di yaumul mahsyar Allah tidak akan lihat kita langsung, disebabkan ibadat kita buat di dunia ini bukan kerana Allah, bahkan kerana makhluk. Wa'iyyazubillah. Tuan-tuan, kita dalam keadaan berazam dengan niat yang baru tuan-tuan. Dalam keadaan kita dah nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan. Lagi beberapa hari ya tuan-tuan, kita nak masuk. Hari ni hari Khamis dah tuan-tuan. Hari Khamis ni, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin je tuan-tuan. 4 hari lagi. Betul kan? Selamatlah grup penuntut ilmu ni dia buat 4 hari, 3 hari. Countdown bagus tuan-tuan. Jadi kita duk fikir berapa hari lagi ni. Allahu akbar. Maka tuan-tuan subhanallah, berbalik di dalam kitab kita. Kata pengarang kitab apa lagi? Seorang pujangga berkata, orang pujangga ni apa? Orang ahli hikmat. Apa makna ahli hikmat? Yakni orang yang baik pada zaman tersebut. Apa dia? Seorang pujangga berkata, siapa yang berbuat tuju tanpa tuju, tidak berguna perbuatannya. Apa dia maksud ni? Yang mana apa? Buat tuju tanpa tuju,
tidak berguna perbuatannya. Ni saya kita hurai. Pada kata pengarang kitab apa? Siapa yang takut tanpa hati-hati, maka tidak berguna takut itu seperti mana ia berkata, saya takut seksa Allah. Ni tempat tuan-tuan. Yang mana berbuat tuju tanpa tuju ni, tidak berguna perbuatannya ni apa dia? Saya takut seksa Allah tetapi tidak hati-hati daripada dosa. Nampak tuan-tuan? Kita ni dah katalah hati lah. Ya Allah, aku takut sangat ya Allah daripada apa? Seksa-Mu ya Allah. Duk dengar dah azab seksa ni, cerita dah merata dah tuan-tuan. Azab seksa api nerakanya tuan-tuan, kita dah dengar dah tuan-tuan. Tapi subhanallah, kata pengarang kita, tapi kita hari ni tak berhati-hati. Apa dia berhati-hati ni? Tak adanya nilai ihtiyat, berhati-hati daripada melakukan dosa. Dah tahu dah benda tu dosa, sebab apa buat dah tuan-tuan? Tu yang dalam keadaan kena tepuk dada tanya iman kita. Berapa banyak hari ni kita buat amalan dah tahu benda tu dosa, tapi buat juga tuan-tuan. Dah tahu benda tu, contohlah tuan-tuan, kita dah tengok filem tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook, tuan-tuan tahu Facebook? Alah, saya tahu lah tuan-tuan ni semua kaki Facebook lah, kan? Tengok kat Facebook, kalau tuan-tuan tengok dekat button bawah tu dia ada macam filem, betul tak betul? Short filem dia buat, betul tak betul? Tak mengaku juga tu tuan-tuan. Kan? Duk scroll filem, duk main. Betul tak betul? Yang kaki jenis perangai mangkak ni tuan-tuan, mangkak terus keluar tuan-tuan. Dia buat apa? Dia tengok betul dia share tuan-tuan. Wa'iyyazubillah tuan-tuan. Duk share pula tuan-tuan, boleh gelak seorang-seorang. Yang bestnya apa tuan-tuan? Orang semua tak like, yang best dia share, dia yang like. Tu mangkak tuan-tuan. Anda faham tak ni? Macam tu. Wa'iyyazubillah. Tuan-tuan, Allahu akbar. Maka elok benda tu tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok, kita dah tahu perkara yang tak ada manfaat, maka jangan kita share tuan-tuan. Yang heran duk tengok ceramah punya lama tuan-tuan. Syekh Zainul Asri ni kalau tuan-tuan tengok dia buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kuliah subuh kuliah subuh ni. Kuliah subuh sebelum subuh tuan-tuan. Saya kira lepas subuh tuan-tuan. Tuan-tuan tak apalah. Kan? Sebelum subuh dia buat ni tuan-tuan, subhanallah. Ramai tuan-tuan tengok. Tak salah saya 4.3K juga ada. Allahu akbar tuan-tuan. Duk tengok punya lama tak mau share. Tu mangkak tuan-tuan. Duk tengok tapi tak mau duk share. Tapi duk tengok short video ni tuan-tuan, dia boleh duk share punya berlama. Pam. Habis tuan-tuan. Ni ibadat kita, amalan kita tuan-tuan. Orang tengok tuan-tuan, dah lah pakai profile picture, pakai ketayak, mampu tuan-tuan. Habis pada tu pula pegang pula tongkat khutbah, mampu tuan-tuan. Orang tengok. Wa'iyyazubillah. Ni elok kan tuan-tuan. Baik, yang seterusnya kalau kita tengok. Apa lagi? Kata pengarang kitab, siapa yang mengharap tanpa amal seperti mengharap pahala dari Allah tetapi tidak beramal, maka tidak berguna harapannya. Yang kedua ni apa maksud dia apa tuan-tuan? Yang kedua, kalau kita harap tanpa amal. Maksud harap tanpa amal ni dalam keadaan macam mana? Duduk dengar dah pasal tasbih, amalan-amalan, cerita dia kita dah dengar banyak kali tuan-tuan. Tapi dalam keadaan tanpa beramal. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh dah tuan-tuan. Duk dengar dah solat sunat duha, azam dah. Esok aku ingat aku nak mula dah solat sunat duha. Tak buat juga tuan-tuan. Itu yang kata pengarang kitab, yang pun jaga dia kata apa? Yang mana siapa yang mengharap tanpa amal seperti mengharap pahala dari Allah tetapi tidak beramal. Maksud dia apa? Biar kita dengar, kita buat tuan-tuan. Jangan hari ni kita dengar, kita tak buat. Itu jadi masalah. Sebab apa masalah apa? Kita sami' ya, bagus telinga ni bawa dengar. Tapi dalam keadaan kita tak beramal, jadi masalah. Sebab apa masalah dia? Itu yang kata pengarang kitab, maka tidak berguna harapannya. Harap-harap, ni harapan ni musnah tuan-tuan. Serupa kita lah tuan-tuan, nak beli kamera tuan-tuan. Nak kamera pula dah, keluar dah tu. Nak beli kereta tuan-tuan. Bila nak beli kereta ni tuan-tuan, cerita dia. Duk kumpul duit tuan-tuan, kumpul duit, duk harap apa? Target bulan ni, bulan 3 nak beli kereta tuan-tuan. Habis pada tu subhanallah, kalau kita tengok, duk target, tak boleh happy. Sebab apa? Duk kumpul duit, bukan nak kumpul beli kereta, tapi dalam keadaan pakai duit tersebut dalam keadaan benda yang tak manfaat. Itu yang dalam keadaan kita boleh ambil, kita mengharap tanpa amal, nak buat amal tersebut tapi tidak ada nilai usaha nak buat amalan tersebut. Maka dan yang seterusnya, yang ketiga apa pula?
Yang ketiga, kata pengarang kitab, siapa yang niat tanpa pelaksanaan niat akan berbuat kebaikan, tetapi tidak dilaksanakan akan tidak bergunalah niatnya. Maksud dia apa? Kita niat nak buat kebaikan. Dalam keadaan niat tanpa pelaksanaan. Boleh faham tuan-tuan? Kita niat ni, tapi tak buat. Maka kata pengarang kitab apa? Niat akan berbuat kebajikan tetapi tidak dilaksanakan akan dalam keadaan tanpa, yang mana tidak berguna niat yang dalam keadaan dia ungkapkan dalam hatinya. Maka tuan-tuan, niat tersebut dapat pahala dah. Cumanya apa dia? Cumanya bila kita niat tanpa kita buat, tu jadi masalah. Contoh apa dia ni tuan-tuan? Kita niat nak sedekah ni tuan-tuan. Niat punya niat, sagi sedekah. Bila duduk dekat tabung nak sedekah ni, duduk fikir macam-macam. Bini tadi suruh beli pula benda ni, sagi tak cukup duit pula, mampus tuan-tuan. Jadi masalah sebab apa? Dah niat dah tu, tapi tak buat pula, dalam keadaan menjadi permasalahan, yang mana bukanlah pahala tersebut dalam keadaan dihilangkan, bahkan bukan dihapuskan, pahala niat tu dapat. Cuma dalam keadaan kita tidak mendapat yang mana pahala daripada yang mana perbuatan kita tersebut. Allahu Akbar. Baik. Dan yang keempat, apa dia kata pengarang kitab? Siapa berdoa tanpa usaha. Maksud dia apa? Usaha tanpa berdoa. Tu. Siapa berdoa tanpa usaha, seperti berdoa semoga mendapat taufik untuk kebaikan, tetapi tidak berusaha untuk kebaikan. Maka kalau kita tengok, apa dia? Kata pengarang kitab, biar kita ni jangan dalam keadaan berdoa tapi tak ada usaha. Duk berdoa, ya Allah, bagilah ya Allah aku ni dapat rezeki yang melimpah ruah. Boleh faham tuan-tuan? Tapi tak adanya usaha tersebut. Maka kata pengarang kitab apa dia? Seperti berdoa dalam keadaan tidak ada nilai usaha. Kita nak dapat satu-satu perkara ni tuan-tuan, yang mana pertama apa dah? Biar kita usaha, ikhtiar, tawakal. Boleh nampak tuan-tuan? 3 perkara ni sangat penting. Usaha, ikhtiar, tawakal. Usaha tuan-tuan. Ikhtiar, kurang-kurang sekali boleh dapat lah. Tawakal ni apa? Serah semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita hari ni tawakal ya Allah bagilah aku rezeki, tapi tak usaha, tak ikhtiar. Salah juga tuan-tuan. Ni kena faham betul-betul. Jadi masalah apa dia? Orang yang dalam keadaan baru nak dalam keadaan menuntut ilmu, dia pegang yang mana kalam ini dalam keadaan apa? Aku tawakal, insya-Allah aku akan dapat rezeki. Tuan-tuan, kita bukan wali Allah tuan-tuan. Boleh faham tak? Kita bukan orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah tak apa tuan-tuan. Orang yang dekat dengan Allah ni tuan-tuan, kira nak pergi jalan jauh pun seperti mana kata ulama, seperti mana bumi dilipat 2. Hebat tuan-tuan. Daripada jauh ni tuan-tuan, rasa 100 km ni tuan-tuan, kalau kita berjalan ni tuan-tuan, daripada nak pergi tempat kita 100 km ni tuan-tuan, makan masa 4 jam, 5 jam tuan-tuan. Tapi orang yang mana dikatakan awliya Allah, wali Allah ni dilipat 2 tuan-tuan. Bukan kata 4 jam, 5 jam. Asalnya sejam ke setengah jam ya tuan-tuan. Sebab apa? Bumi dilipat 2. Sebab apa ni? Sebab mereka di antaranya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kalau kita tengok Siti Maryam. Yang mana dalam keadaan Maryam tuan-tuan. Kalau kita tengok subhanallah, mendapat rezeki dalam keadaan pun ni tuan-tuan, tak ada pun orang bagi kepada dia ni tuan-tuan. Tapi rezekinya daripada apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi. Dia ibadat, habis ibadat ni tuan-tuan, dia tengok kiri kanan dia ada dalam keadaan makanan. Allahu Akbar. Kita jangan nak buat perangai macam tu pula tuan-tuan. Mayang kiri kanan awak tak dapat rezeki, jadi mangkak pula tuan-tuan. Ni kena dalam keadaan kena faham. Nak dapat perkara yang dalam keadaan ghaib tuan-tuan. Ghaib ni apa? Benda yang dalam keadaan kita tak nampak ni lagu mana, kita kena dekat dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Elok daripada ambil benda yang haram, elok daripada ambil benda yang syubhah tuan-tuan. Dekat dengan Allah, buat benda-benda yang Allah suka, Allah sayang, insya-Allah akan hadirlah akhlak yang dipanggil mujahadah, sampai kita akan meranih ibadat tersebut tu yang dicapaikan sebagai apa? Istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan istiqamah dalam keadaan pun tuan-tuan. Perjuangan kita mesti istiqamah, wata'ang istiqamah macam tu. Tapi semayang 5 waktu tak mau pergi semayang pula. Jadi masalah tuan-tuan. Boleh faham dah ni? Istiqamah kita mendengar. Apa dia ni tuan-tuan? Bayan. Bagus tuan-tuan dengar cerita bayan-bayan. Dah kali semayang 5 waktu pun sur tuan-tuan. Wa'iyyazubillah. Okey baik.
Maka tuan-tuan, subhanallah. Baik, dan yang seterusnya apa dia? Kata pengarang kitab apa lagi? Siapa yang beristighfar, siapa yang duk taubat ni tanpa menyesal. Jadi masalah. Dia duk istighfar banyak kali ni, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tapi dalam keadaan apa? Tak adanya penyesalan bila mana dia melafazkan yang mana istighfar tersebut. Kalimah istighfar ni apa tuan-tuan? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah, dan terimalah segala taubat aku ya Allah. Tuan-tuan, kalau kita duk istighfar, alhamdulillah kita faham maksud, kita faham makna tersebut, tapi sayang apa dia? Tak adanya penyesalan waktu kita istighfar tersebut. Penyesal ni maksud dia apa? Istighfar, Allahu Akbar, tadi aku duk tengok pula amoy pakai selok pendek pula dah, istighfar terus tuan-tuan. Tapi dalam keadaan tak ada menyesal, astaghfirullahalazim, ya Allah, buka tu dia jelek mata tuan-tuan. Keluar tersemboi macam buah anggur tuan-tuan. Tengok. Oi ustaz, ni rezeki. Mampus tuan-tuan rezeki. Wa'iyyazubillah. Tu bukan rezeki tuan-tuan. Ni satu jalan untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyyazubillah. Baik. Dan kalau kita tengok apa dia? Siapa berdoa tanpa usaha seperti berdoa semoga mendapat minta maaf. Siapa yang istighfar tanpa menyesal, maka tidak akan berguna istighfarnya. Siapa yang tidak menyesuaikan zahir sifat luar dia ni dengan batinnya, dalam hatinya seperti zahirnya berbuat kebaikan tetapi hatinya tak ikhlas. Contoh apa ni tuan-tuan? Itu yang kalau kita tengok, kita tak tahu hati orang ni tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berhenti kereta tepi jalan, tengok orang susah. Kita tengok susah sebab apa ni? Tayar dia pancit tuan-tuan. Pancit ke pancat tuan-tuan? Pancit kan? Pancat apa dia pula? Pancit. Habis pada tu subhanallah, kita pun duk buat tuan-tuan. Duk buat, duk keluar tukar tayar ni tuan-tuan. Alhamdulillah, dah elok tuan-tuan. Habis pada tu, kawan yang kereta rosak ni, tayar yang pecah ni tuan-tuan, dia kata terima kasih. Kita pun sama-sama dalam hati kata haram tak bayar kat aku ke? Contohlah tuan-tuan. Wa'iyyazubillah. Ni kena jaga-jaga tuan-tuan. Maksud dia biar kita tolong tu asbab ikhlas dalam hati kita. Jangan kita hari ni wa'iyyazubillah tolong orang tepi kurang-kurang satgi, kurang-kurang tak dapat 50, 30 pun jadi jalan. Wa'iyyazubillah. Jadi masalah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila kita buat dalam keadaan tidaknya ada nilai ikhlas, maka yang mana akhlak tersebut dalam keadaan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tuan-tuan, jangan pula kita pergi tanya, kita ni pun jangan duk jadi mangkang kan. Duk tolong-tolong hang buat, hang tolong aku ni ikhlas ke? Mampu tuan-tuan. Hang tahu ikhlas aku ni bukan aku boleh tunjuk kat hang. Mampu tuan-tuan. Takkan kita nak belah hati hang tengok ni ikhlas tak? Bukannya tengok kat hati kita ni tulis ikhlas. Mampu tuan-tuan kalau macam tu. Nah, ikhlas tersebut hanya saja Allah sahaja mengetahui. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah yang tahu hati kita. Makhluk manusia kita ni bukan boleh tahu benda-benda yang gaib ni tuan-tuan. Benda yang tak nampak boleh faham tuan-tuan. Kita tahu ikhlas tak ikhlas orang tu tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia buat hanya saja dia tahu apa yang dia buat tersebut. Dia cari redha Allah ataupun dia cari redha makhluk. Itu cukup tuan-tuan. Kalau dia buat cari redha Allah, alhamdulillah. Kalau dia buat dalam keadaan cari redha makhluk, dia tolong-tolong, hai, aku tolong takkan tak dapat upah pun. Mampu tuan-tuan. Itu memang tak ikhlas tuan-tuan. Kita nampak terang-terang lah. Melainkan dalam keadaan aku tolong ni kalau boleh bagi sikit boleh. Aku duit tak ada. Mampu tuan-tuan. Ini kena berjaga-jaga juga. Tapi dalam keadaan kalau kita rasa, kita pun janganlah jadi mangkak juga. Keluar mangkak banyak kali dah ni tuan-tuan. Jangan dia jadi kerah pula tuan-tuan. Orang dah tolong pada kita tu kurang-kurang. Kita ni ada sifat murah hati. Tahu murah hati ni apa? Jangan duk jalan kat terima kasih, senyum. Ustaz, sedekah juga. Mampu tuan-tuan. Kalau kira macam tu, mampu lah tuan-tuan. Dia cerita dia buat apa? Kita bagi apa sekadar yang kita boleh bagi. Contoh apa pula? Kat dalam kereta ni ada kurma. Kita bagi yang ni kurma. Jangan duk bagi sebiji. Itu mangkak tuan-tuan. Bagi sebiji kurma ni makan ia buka puasa. Mampu kawan tu tuan-tuan. Bagi apa yang kita ada. Contoh ada duit RM10 ke RM20 ke. Bagilah tuan-tuan. Duit ni tuan-tuan cerita dia. Takkan dalam keadaan banyak selagi mana kita tak keluar duit tersebut. Hatta walaupun dalam keadaan kita nak pakai duit tu dalam keadaan terdesak ni tuan-tuan.
Selagi mana kita bagi ni tuan-tuan, benda yang kita sayang, Allah akan ganti lebih hebat daripada benda yang kita sayang ni tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Kita ni sayang tuan-tuan, Allahu Akbar, aku sayanglah motor RZ aku ni nak bagi ke orang, contoh tuan-tuan. Dah lah 14,000, 17,000, menerap juga ni nak beli pun tuan-tuan. Tapi nak bagi kepada orang ni sebab apa ni? Supaya orang ni boleh buat ibadat naik motor aku ni. Boleh nampak tuan-tuan? Maka Allah akan ganti apa tuan-tuan? Kita tak tahu tuan-tuan. Allah bagi emas kau tuan-tuan. Allahu Akbar, hebatlah tuan-tuan. Tapi jangan duk harap aku bagi motor RZ ni esok aku harap Allah kelih bagi balik kat aku. Kata bersedih. Mampu tuan-tuan. Memang takkan dapat tuan-tuan. Sebab biar kita buat ada niat yang mana ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni tuan-tuan kena ingat. Diri ni kita buat apa? Aku buat benda ni cari redha Allah. Cukup. Hak tu ikhlas tuan-tuan. Kalau kita buat hari ni cari redha makhluk, itu bukan dalam keadaan niat yang ikhlas. Sebab kita bukan bertuhankan makhluk, kita bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan yang seterusnya apa dia? Siapa yang amal tanpa ikhlas, maka tidak akan berguna amal perbuatannya. Ini maksud dia apa? Kalau kita tak ikhlas daripada segi perbuatan yang saya duk cerita tadi tuan-tuan, daripada skop kehidupan kita ni tuan-tuan, kita tahu sendiri. Adakah kita hari ni bagi makanan dekat bini kita, kita nak imbuhan, kita kena fikir macam tu tuan-tuan. Adakah kita dalam keadaan tolong kawan kita, kita nak imbuhan, dalam keadaan kalau kita tidak ada niat ikhlas, maka tidak akan berguna amal perbuatan kita tu tuan-tuan. Amal perbuatan seseorang tuan-tuan kena ingat, manusia ni satu je. Bila kita buat dengan baik dengan dia ni tuan-tuan, manusia ni akan kenang kita sampai bila-bila. Betul tak betul tuan-tuan? Orang yang bagi dalam keadaan ni tuan-tuan, orang yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu kita susah dia tolong tuan-tuan. Wallahi saya cakap tuan-tuan, kita takkan lupa orang tersebut tuan-tuan sampai kita mati. Betul tak betul? Orang buat baik kat kita ni tuan-tuan, waktu kita susah ni tuan-tuan, siapa pun tak nak tolong kita tuan-tuan. Cuma Allah hantar orang yang kita tak kenal ni tuan-tuan. Dia tolong kita, waktu dalam keadaan dia tolong tu tuan-tuan, kita jadi rapik dengan dia. Tahu rapik ni apa? Rapat tuan-tuan. Bila dia jadi rapat ni tuan-tuan, subhanallah, dalam keadaan walaupun kita ni tak banyak duit, tapi kita belanja dia makan, kita belanja dia minum ni tuan-tuan. Sebab apa ni? Sebab kita ni suka kepada perkara-perkara yang dalam keadaan orang buat baik kepada kita. Betul tak betul? Kalau orang buat jahat kepada kita ni tuan-tuan, kita suka tak? Oh, a'udzubillah. Siapa suka tuan-tuan? Contohlah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Orang tak suka kepada kita. Bila orang tak suka kepada kita ni apa dia? Orang dendam dengan kita, orang zalim dengan kita tuan-tuan, orang penaya kita tuan-tuan. Kita duk elok-elok parking kat tempat kerja ni tuan-tuan, pejabat ni tuan-tuan, dia bagi kempeh tayar kita tuan-tuan. Nampak pula dekat CCTV pula tuan-tuan. Wa'iyyazubillah tuan-tuan. Waktu tu kita suka tak tuan-tuan? Waktu tu cerita dia kena ingat satu je. Kata ulama kena banyak sabar. Sebab apa? Kemungkinan besar apa dia? Orang tersebut dalam keadaan kita tak tahu dia ada masalah apa. Waktu tersebutlah dalam keadaan kata ulama, lagi banyak ujian yang Allah bagi, lagi banyak Allah nak angkat darjat kamu. Allahu Akbar tuan-tuan. Lagi hebat ujian yang Allah bagi ni tuan-tuan, lagi hebatlah Allah dalam keadaan nak pandang kita ni tuan-tuan. Jangan kita rasa ujian ni rasa melemahkan kita, tak tuan-tuan. Sahabat-sahabat Rasulullah bila mana dapat ujian ni tuan-tuan, mereka nak lagi ujian, mereka nak lagi ujian. Kita jangan dapat ujian kita, ya Allah percepatlah ya Allah ujian aku ni ya Allah, aku tak larat dah. Allahu Akbar tuan-tuan. Wa'iyyazubillah. Dapat ujian, kita kata ya Allah terima kasih ya Allah bagi ujian pada aku ya Allah. Aku tahu ya Allah kau nak hapuskan dosa aku ya Allah. Kau nak angkat darjat aku satu demi satu ya Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan subhanallah. Dan kalau kita tengok kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masuk lagi isyak. Bagi tahu dah masuk isyak saya kira. Sebab saya takut kena compound tuan-tuan. Jadi masalah ni kerajaan negeri Pulau Pinang ni. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhir az-zamani aqwamu yajlibuna ad-dunya bid-din." Kata Rasulullah, tuan-tuan, akan keluar pada akhir zaman suatu kaum. Ni dengar ni tuan-tuan. Akhir zaman nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar satu kaum, yakni golongan yang hanya saja dunia biddin, yang hanya saja mencari dunia dengan ni tuan-tuan, menjual agama. Ni baik-baik tuan-tuan.
Orang yang keluar ni maksud dia apa? Golongan yang mencari dunia dengan menjual agama. Contoh apa tuan-tuan? Jual apa dia? Jual baju Melayu. Jual baju Melayu ni apa? Baju Melayu 30 juzuk. Mampu tuan-tuan. Dululah tuan-tuan. Lah tak ada dah tuan-tuan. Habis pada tu pula kurma 30 juzuk. Oh, kemah tuan-tuan. Makan-makan tu cerdas terus tuan-tuan. Lain macam tuan-tuan. Tuan-tuan, subhanallah. Ini jadi masalah ialah mana satu kaum golongan yang mencari dunia dengan menjual agama. Juga kalau kita tengok orang yang jual agama ni lagu mana? Ada yang mana sebahagian ulama kata apa? Orang yang di kalangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang dipanggil para pendakwah. Ini jangan jaga tuan-tuan. Ulama as-suq. Ulama as-suq ni apa? Dia hidup dekat dunia ni menyebarkan agama, tetapi dia menyebarkan agama dia nak kepada harta dunia. Ini kalau tuan-tuan mengaji kitab Bidayatul Hidayah dan juga kitab Ihya Ulumuddin Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali, cerita apa? Ulama-ulama yang dalam keadaan ulama suq. Dia hidup dekat dunia ni, dia menyebarkan agama, tapi dia sebab agama ni dia nak kepada apa? Dunia. Contoh apa tuan-tuan? Contohnya kata guru saya ni, saya mengaji dengan Syekh Abdullah pada Yaman, dia kata apa? Contoh, bila mana kita panggil asatizah ni, boleh tak mai sini? Boleh. Berapa bayaran? Saya letak 5,000. Menerap tuan-tuan. Dia letak 5,000. Habis pada tu pula kita cakap boleh tak kurang lagi? Tak boleh dah kurang. 5,000 tu kira murah lah saya bagi ni. Mampu tuan-tuan. Ni jual agama lah tuan-tuan. Sebab dalam keadaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok, kalau kita tengok nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana kalau tuan-tuan panggil nah, contoh Ustaz Ibit Liu tuan-tuan. Kita buat contoh nah. Ustaz Ibit Liu kalau panggil dia tuan-tuan, kurang-kurang nak panggil 1 jam ceramah 5,000 tuan-tuan. 5,000 ke 4,000. Tapi bila kita tengok balik ke depan tuan-tuan, ni tuan-tuan kena mindset kita. Kalau kita tengok balik ke depan, ceramah yang dia ambil 5,000 ni tuan-tuan, apa dia ke depan yang jadi? Tuan-tuan nampak tak apa yang dia buat? Yang mana dia guna duit dia semua ni tuan-tuan, dia infak kepada orang-orang yang dalam keadaan tidak mampu. Betul tak betul? Cuma kita hari ni dalam keadaan mindset tu yang kita cakap tu, saya dan juga kepada tuan-tuan banyakkan sangka baik dulu. Jangan duk banyak sangka buruk. Dari sangka buruk ni jadi masalah. Bila sangka buruk dia, tu dia ustaz ni ambil gila. Contohlah tuan-tuan, punya mahal. 1 jam kot ceramah. Sampai 8,000. Mampu tuan-tuan. 8,000 tuan-tuan. 1 ceramah. 1 jam ya tuan-tuan. Tapi kita kena fikir ke depan. Kemungkinan besar dia ambil tersebut untuk dia bayar kepada apa? Sekolah-sekolah dia tuan-tuan. Jadi fitnah tuan-tuan. Bila duit ni tuan-tuan cakap terang, bila duit ni akan menjadi fitnah kepada orang yang berautoriti, yang ada ilmu agama. Ini kena jaga-jaga tuan-tuan. Jangan main duit. Bila main duit, dia akan jadi fitnah. Pintu fitnah ni tutup cantik. Pintu fitnah akan terbuka demi terbuka, sikit demi sedikit, bila mana kita yang buka pintu fitnah tersebut. Wa'iyyazubillah. Maka insya-Allah tuan-tuan, sekadar ini saja perkongsian kita pada malam ini. Insya-Allah yang terbaik dan baik adalah semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik kekurangannya adalah semuanya daripada diri saya sendiri. Insya-Allah tuan-tuan, akhirul kalam, tuan-tuan selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Buatlah sebaik-baiknya yang mana amalan-amalan kita, mudah-mudahan tarawih kita buat kat sini mungkin buat 20, ada yang buat 8. Buatlah tuan-tuan, 8 ke 20 kurang-kurang kita buat. Tak boleh buat berjemaah, buat kat rumah seorang-seorang pun tak ada masalah tuan-tuan. Kurang-kurang kita buat berjemaah ni alhamdulillah. Sebab apa? Sebab yang seronoknya tahun ni kita boleh buat berjemaah. Tahun lepas tak boleh buat jemaah tuan-tuan. Tahun lepas kita jadi imam, kita lah jadi khatib tuan-tuan. Faham tuan-tuan. Tahun ni alhamdulillah. Tu imam bukan kita, tu imam orang lain tuan-tuan. Kita jadi apa? Kita jadi makmum pun kita ambil keberkatan tersebut insya-Allah tuan-tuan. Kita akhirul kalam, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah al-'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi as-sami'ul 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabi was-siddiqi wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiq ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-tuan, sebelum saya tutup kuliah saya pada malam ini, insya-Allah tuan-tuan, satu amalan tuan-tuan, kalau hati kita serabut tuan-tuan, kalau hati kita tak tenang, bila-bila masa saja tuan-tuan, ambil tangan kanan kita ni, letak di hati kita sebelah kiri tuan-tuan. Tuan-tuan baca kalimah Rabbishrahli sadri wa yassirli amri, yang mana sebanyak 7 kali yang diberi oleh guru saya, sebanyak 7 kali. Bila kita hati kita terserabut, jiwa kita tak tenang ni tuan-tuan, ambil tangan kanan kita, letak di hati kita belah kiri, sebut kalimah Rabbishrahli sadri wa yassirli amri, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat ketenangan yang kita idam-idamkan hanya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.